السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ابن القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم والسلام عليكم. Tadbir qalat. Muliakan Fadhil Tuan Imam sebagai pengurusi majlis kita pada malam ini, khususnya barisan jutaan kuasa muslimin dan muslimat ahli jemaah Surau An-Najahiyah Seksyen 19 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf di atas kelewatan sampai ke sini. Saya baru sampai dari Kedah saja. Bertolak tadi ketika mana lepas solat Jumaat, barulah mula bertolak ke KL. Jadi dengan jam dan sebagainya baru sampailah. Jadi semoga Allah SWT lancarkan semua program kita dan juga semualah apa yang kita lakukan untuk kebaikan daripada Allah semuanya. Dan saya difahamkan juga masjid ataupun surau An-Najahiyah ini dilanda banjir. Bila banjir masuk itu ada beberapa hikmah yang sangat besar di sebalik banjir itu. Di antaranya, bila masuknya banjir, bila berlakunya banjir, itu tanda selepas banjir akan ada banyak kebaikan. Karena ketika mana Allah SWT limpahkan air ketika mana zaman Nabi Nuh alaihi salam, pada waktu itu hapuslah semua keburukan, kejahatan, kemungkaran yang ada di atas muka bumi. Maka dengan berlakunya banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, selepas itu, selepas selesai banjir, yang ada hanyalah kebaikan. Allah SWT. Yang ada hanyalah kebaikan. Allah SWT. Selepas berlakunya banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang ada atas muka bumi ini hanyalah mukmin muslim yang bersama Nabi Nuh alaihi salam. Maka insya-Allah dengan tempat ini dilanda banjir, insya-Allah mudah-mudahan itu petanda selepas ini akan ada banyak kebaikan di surau ini dan juga di tempat ini. Dan semoga dengan berlakunya banjir ini Allah hapuskan segala kegelapan dalam hati kita dan Allah buka cahaya kesedaran untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT. Dan cara untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT adalah dengan kita menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang penting untuk kita tuntut, untuk mendapat panduan, untuk dapat bimbingan, iaitulah ilmu seperti mana kita belajar pada hari ini, karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Risalah Adab Suluk Murid. Jadi insya-Allah semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita semua, beri kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita dengar. Kita sambung kat mana Allah? Qasad 22 kan? Qasad 22 tidak? Qasad 22 betul tak? Siapa tanda? Lama tak main tak tanda? Macam mana? 22? Perenggan? Perenggan ke berapa? Kedua ke ketiga? Sambung perenggan kedua rasanya? Perenggan kedua? Perenggan ketiga. InsyaAllah kita boleh pegang kitab ini, Adab Suluk Murid, dan muka surat 22, tengok perenggan yang ketiga. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Menghadapkan diri kepada anugerah Allah SWT adalah perkara yang diperintahkan, tidak dianjurkan. Wa ta'arrudhu lin nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wa intizaru wal irtiqabu biduni ta'arrud wa luzumil babi humqun
wa ghabawatun. Menghadapkan diri kepada anugerah Allah adalah perkara yang diperintahkan dan dianjurkan. Sedangkan menunggu itu menunggu anugerah Allah tanpa usahalah, dan mengharapkan naik ke tingkat tinggi tanpa menghadapkan diri dan berdiam di pintu Allah merupakan hal yang bodoh dan dungu. Allah seselamat. Apa maksud Imam Haddad ni? Kita boleh dengar tak? Dengar, insyaAllah dengar dengan baik ya. Ke pelan? Dengar tak? Semua dengar okey? Okey. Suara saya tak boleh deras sangat. Suara saya seluruh sederhana sajalah. InsyaAllah kalau semua dengar, alhamdulillah. Kata Imam Haddad, Allah Rasulullah Muhammad, alhamdulillah, menghadapkan diri kepada anugerah Allah. Apa maksud wa ta'arrudu linnafahati ma'murun bih? Apa maksud menghadapkan diri kepada anugerah Allah adalah perkara yang diperintahkan. Maksudnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Allah Subhanahu nafahat. Nafahat ni apa? Hembusan-hembusan. Apa maksud hembusan-hembusan? Itu kesedaran-kesedaran. Maksudnya usaha mencari Allah Subhanahu hembusan, iaitu kesedaran, itu diperintahkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud mencari atau menghadapkan diri pada anugerah Allah, mencari nafahat Allah yang diperintahkan oleh Allah ni? Maksudnya kita kena dalam hidup kita ni kena cari perkara-perkara yang boleh menyedakkan hati kita, yang menyedarkan kita daripada kelalaian dan juga daripada kita ini hidup dalam keadaan berpaling daripada Allah SWT. Bila Imam Haddad kata kena cari, kena usaha, kena dapatkan nafahat, itu anugerah-anugerah atau kesedaran-kesedaran daripada Allah SWT, maksudnya apa? Kita kena ada satu program, suatu usaha sedapkan diri kita sendiri. Allah SWT. Di antara yang kita boleh buat apa? Yang pertama sekali adalah kita menziarahi orang soleh, ulama ke wali ke, ziarah mereka. Dulu waktu saya zaman mengaji dulu, ni pun tak mengaji lagi lah. Dulu zaman hanya mengaji saja, tumpu mengaji saja. Zaman sebelum ni di antara hobi lah, kita kongsi sikit di antara hobi kita ni. Hobi kita apa? Hujung-hujung minggu tak ada kelas, kita pergi cari orang soleh, cari ustaz ke, cari ulama ke yang soleh ni, pergi jumpa mereka, minta nasihat. Kata ustaz minta nasihat sikit, Tok Guru minta nasihat sikit, Pak Su minta nasihat sikit, dia akan beri nasihat. Bila saya keluar daripada rumah dia, daripada berjumpa dengan dia, kita rasa macam kita ni orang baru. Allah SWT. Apa maksud orang baru? Tadi tu kita main dalam keadaan kita ni pun lemah, biasa, kosong. Bila jumpa awliya salihin, kita dapat nafahat. Nafahat ni apa? Hembusan-hembusan anugerah Allah atau kesedaran dalam hati kita. Kita main dalam keadaan lalai, kita keluar dalam keadaan ingat. Kita main dalam keadaan jiwa kita kosong, kita keluar dalam keadaan jiwa kita terisi. Satu kata Imam Haddad, kena cari, kena usaha untuk dapatkan nafahat tu. Nak kesedaran hati kita ni, nak isi hati kita ni. Dari segi fizikal atau material, kita dah isi dengan penuh. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada motor, kita ada perabot, kita ada handphone, kita ada pakaian. Semua lengkap, kita dah isi semua. Keperluan hidup kita, keperluan dunia kita, kita dah isi dengan cukupnya. Tapi kita kena ingat, Allah SWT, kita juga kena isi kerohanian kita. Kita kena isi batin atau hati kita. Yang mana mengisi hati atau kerohanian itulah yang diwajibkan oleh Allah SWT, dan itulah asbab kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita ada semua harta benda dunia, tapi kita tak dapat mengisi kerohanian kita, hati kita dengan keimanan, kemanisan iman dan juga makrifah pada Allah SWT, pada waktu itu hidup kita hanyalah jadi sia-sia. Sia-sia saja. Hidup kalau hati tak ingat Allah, hidup kalau hati tak ada hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, hidup kalau hati ni tidak mengenal Allah SWT, untuk apa kita hidup? Sedangkan tujuan kita hidup ni untuk mengenal Allah SWT. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami cipta jin dan manusia itu melainkan ataupun supaya mereka dapat ibadat.
iaitu liya'rifun, untuk mengenal Allah SWT. Maksudnya tujuan hidup kita ni mengenal Allah. Tapi kita mati tak kenal Allah, kita hidup untuk apa? Macam kita pergi sekolah menengah, Allah SWT, kita mengaji tiap-tiap hari, tapi bila periksa kita tak masuk, dan juga kita tak dapat apa-apa sijil atau keputusan yang baik. Untuk apa pergi mengaji tu? Masuk kelas dah, hidup atas dunia dah, tetapi tidak usaha untuk mendapatkan keputusan ataupun pengisian untuk mengenal Allah SWT. Nak kenal Allah ni, Allah SWT, jalan dia tu mudah sebenarnya, tetapi bila kita tidak dapat cara dia, akan dipayah. Kerana sebenarnya rohani kita, dalam kita ni dah mengenal Allah SWT. Sebab dulu waktu mana kita di alam roh, Allah dah tanya dulu, Allah dah isi dulu. Cuma di dunia dilupakan, kita kena isi semula. Di alam roh dulu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maksudnya bukankah aku yang cipta kamu, akulah yang takbir kamu, akulah yang jadikan kamu, akulah. Waktu itu semua roh mengatakan, qalu bala syahidna, berkata roh, Allah SWT, bala syahidna, bahkan kami saksikan, sungguh engkaulah Tuhan kami, engkau pencipta kami, engkau jadikan kami, engkaulah segala-gala. Maksudnya kami ni tak ada apa-apa. Daripada mana roh boleh tahu kata Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta, Allah itu pentadbir, Allah itu menjadikan, Allah itu khaliq, pencipta? Macam mana roh boleh tahu? Sedangkan roh diciptakan oleh Allah. Dan bagaimana roh itu mengaji untuk dapatkan ilmu? Siapa yang ajak dia waktu tu? Waktu ini bila kita mengkaji, rupanya pada waktu itu kita dapat kerohanian ataupun kecintaan ataupun pengakuan bahawa Allah lah segala-gala. Makrifah dengan Allah SWT, kenal Allah ni dapat dari mana? Direct daripada Allah. Bila Allah cipta roh, Allah limpahkan makrifah, roh kenal Allah. Kalau Allah ciptakan roh, Allah tak bagi kenal, tak kenal sampai bila-bila, tak kenal. Tanya bila 100,000 kali pun dia tak akan jawab. Nak jawab macam mana tak tahu langsung, tak ada pengetahuan. Maka roh kita yang mai ke dunia ini, yang dipakaikan dengan jasad atau nafsu ini, sudah mengenal Allah. Cuma Allah sebut dalam Quran, kami lupakan kamu. Kamu kena cari balik pengisian tu. Kamu kena cari asbab-asbab untuk menyampaikan kamu ada makrifah kepada aku, untuk kamu kenal aku, tunduk pada aku, sujud pada aku. Kalaulah Allah datangkan roh kita saja ke dunia tanpa jasad, setiap saat kita sujud pada Allah dan berzikir pada Allah, dan kita tak mau langsung duit, pangkat, nama, kahwin, makan, minum, tidur, semua kita tak mau. Kita hanya nak Allah SWT. Kerana roh ni tak tidur. Bila kita tidur, roh kita buat apa? Tak tidur, dia keluar jalan. Seperti Allah firman dalam Quran, kami matikan mereka pada waktu malam. Dicabut roh kita pada waktu malam. Tetapi bila Allah nak hidupkan balik, Allah kata kami kembalikan balik roh mereka. Suatu Nabi SAW doa dalam hadis, Nabi doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, iaitu Allah yang menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas kami ini mati, wa ilaihin nusyur, kepadanya kami akan kembali. Jadi bila kita tidur malam, roh kita memang keluar pun. Sebagian hadis Nabi SAW, Nabi kata, riwayat Imam Tabrani kata salah, hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi kata, siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, wuduk maksudnya, maka rohnya akan naik sehingga ke arash. Roh keluar. Cumanya masih lagi Allah izinkan kita hidup kalaulah Allah nak kembalikan esok hari. Jadi Allah SWT, roh ni tak perlu tidur, roh tak perlu makan, roh tak perlu minum, roh tak perlu rehat, roh dia tak perlu kereta, dia tak perlu motor, roh tak perlu semua tu. Kerana roh ni dia nak apa? Hanya Allah SWT. Mengenal Allah itu kesedapan roh, zikir itu kesedapan roh, mengaji kesedapan roh, sembahyang maghrib tadi jemaah kesedapan roh, dengar ilmu kesedapan roh, duduk dengan orang soleh, dengar nasihat kesedapan roh. Semua tu roh, kesedapan roh, kenikmatan roh kita. Kenapa roh nikmat dengan perkara yang Allah ridha, perkara ibadat, perkara zikir? Kerana roh itu telah diisi oleh Allah SWT pengenalan kepada Allah SWT. Sebab kita ni kalau kenal Allah, yang kita sedap hanya dengan Allah. Itu hakikat dia. Selagi belum kita mengenal Allah, kita belum sedap dengan, kita belum rasa kenikmatan hidup, kesedapan hidup. Kesedapan hidup ni bukan makan minum tu, bukan tom yam tu, bukan sup siam gebok semua tu, bukan Allah SWT. Kotiau goreng cakotiau, mi goreng daging 200 gram 500 ringgit,
Lembu apa tu dia kata tu, lembu import macam tu. Daging lembut tu. Ada. Tu ada. Lembu tu. RM200 kat RM500 macam makan. Dia kata sedapnya bila buh dalam mulut dia macam cayang daging tu. Sedapnya dia kata. Allah senang amat. Sebenarnya itu tak sedap lagi tu. Hak sedap ni apa? Zikir pada Allah ataupun mengenal Allah tu sedap. Yang tu yang sedap sekali tu. Yang tu yang paling sedap tu. Yang tu paling nikmat tu. Sayyidina Isa AS dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita satu kisah dalam satu riwayat lah. Nabi Isa ni pernah seorang muda mai jumpa Nabi Isa. Dia kata, wahai Isa, wahai Nabi Allah Isa, mintalah pada Allah supaya aku ni dapat cinta dia. Budak muda ni minta apa? Nak minta cinta Allah. Kita jarang dah anak muda lah ni, zaman lah ni pergi kat Tok Guru minta apa? Tok Guru, doa Ustaz, saya ni nak cinta Allah lah. Doa Ustaz bagi Allah bagi cinta Allah tu pada saya nak rasa cinta tu. Yang kita minta apa? Ustaz, doa Ustaz cepat jodoh saya. Ustaz, saya ni nak kahwin satu lagi lah, macam mana nak buat tau? Nak lembut hati isteri saya. Nah tu ada ramai. Isteri saya ni keras sangat, nak minta kahwin satu lagi payahlah. Ada tak amalan? Saya tak boleh kata ada sebab ada makcik-makcik kita ni, mak-mak kita belakang dah, kak-kak kita dah, marah saya tadi. Kalau nak PM lah. Nampak? Jadi Allah senang amat. Ada orang yang minta apa? Amalan murah rezeki. Ada orang yang minta apa? Nak berjaya dalam kejayaan, dalam kejaya apa semua, nak duit, nak duit, nak kerjaya. Macam-macam lah. Tapi beberapa orang mai kat tok guru ataupun ustaz-ustaz lah, ulama-ulama ataupun siapa saja, dia minta apa? Minta doa. Minta Ustaz, doa Ustaz. Doa apa? Minta saya nak rasa cinta Allah tu. Bagi Allah rasa, masukkan cinta dalam hati saya. Saya nak rasa macam mana cinta pada dia. Cinta pada mak saya dah rasa, cinta pada ayah saya dah rasa, cinta pada suami dah rasa, cinta pada isteri dah rasa, cinta pada harta dah rasa, cinta pada pangkat dah rasa, cinta pada dunia dah rasa. Macam mana cinta Allah yang miliki semua tu? Allah yang menciptakan semua tu. Lah ni kita cinta makhluk. Cinta makhluk pun sedap dah. Apatah lagi cinta pencipta makhluk. Oh, lagi sedap tu. Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Anak muda ni mai kat Sayyidina Musa, kat Sayyidina Isa alaihissalam yang akan turun nanti akhir zaman, akan turun tak lama lagi. Dia minta apa? Minta ke Allah, wahai Nabi Allah, aku nak cinta Allah. Minta Allah bagi cinta dia. Nabi Isa minta pada Allah, wahai Allah, berilah cinta engkau pada anak muda ni. Waktu tu Allah wahyukan, Allah bagi tahu, kata, wahai Isa, kalaulah aku masukkan cinta aku dalam anak muda ni, dia tak akan dapat tahan. Mati dah nanti. Terlampau nikmat sampai mati dah, pensan dia. Dia tak dapat tahan kalau aku masukkan cinta aku pada dia. Nabi Isa sampaikan, wahai anak muda, Allah kata, Allah tak masukkan pada engkau cinta dia. Kenapa? Kalau dia masukkan, kau tak tahan. Engkau mungkin mati, tak tahan dengan kesedapan cinta. Allah senang amat. Kata anak muda ni, wahai Nabi Isa, mintalah ke Allah sebesar zarah cukuplah. Kalau tak boleh bagi cinta dia yang banyak itu, bagi sebesar zarah, sebesar debu cukup. Satu zarah cukup, satu debu cukup. Allah akhirnya bagi. Bila Allah bagi pada anak muda ni, Nabi Isa pun tinggalkan dia. Tak lama lepas tu Allah bagi. Bila Allah bagi, beberapa hari lepas tu Nabi Isa nak mai ziarah anak muda ni. Apa jadi kat dia? Bila Allah dah bagi cinta, cari-cari budak ni tak ada kat rumah. Orang kata anak muda ni dah duduk kat atas bukit, dah berhari dah tak balik. Sayyidina Isa pun naik ke bukit, minta petunjuk Allah, mana budak tu. Allah tunjukkan. Akhirnya tengok anak muda tu tengah termenung, duduk lihat di bawah gong sana, bukit sana, lihat sana. Nabi Isa nak tanya dia, macam mana keadaan kamu? Dapat cinta Allah. Nabi Isa mai ke belakang, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab, tak paling. Bagi salam, Assalamualaikum ya syabab, wahai anak muda. Tak paling, tak jawab, tak gerak. Waktu tu Allah firman pada, Allah wahyukan, Allah bagi tahu pada Nabi Isa, wahai Isa, bagaimana dia nak menjawab salammu dan berpaling kepadamu, sedangkan dia itu sedang tenggelam dalam sebesar zarah cintaku, sedang tenggelam dalam cinta Allah sebesar zarah, dah tak peduli siapa saja, bahkan diri sendiri pun tak ingat apa dia berasa. Wallahu alam. Kalau kita sampai ke sana, apa kita rasa? Apa itu kata cinta tu? Allah senang. Cinta perempuan kita nak kahwin pun teringat, tak hilang-hilang lah. Sampai dia panggil apa? Tidur tak basah, mandi tak basah, tidur tak lena. Itu pun cinta perempuan tu. Yang perempuan cinta lelaki. Duduk sorang-sorang senyum.
Bila makwa dia hantar mesej, dia baca senyum-senyum seorang-seorang. Simpan pula mesej tu. Bila baca, dia gelak seorang-seorang. Perasan seorang-seorang. Itu baru cinta orang tu. Macam gila dah tu. Macam cinta Allah macam mana? Dia Allah senang amat. Jadi itu cinta Allah SWT. Jadi Imam Haddad kata apa? Kamu kena cari benda ni, nafahat ni. Kesedaran batin. Nak sedar balik diri dan sebenar asal kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal Tuhan dia. Allah senang amat. Yang pertama, nak cari nafahat, kesedaran batin jiwa, kerohanian ni. Yang pertama, ziarah orang soleh, minta nasihat. Lepas itu akan berkembang. Akan ada pengisian roh. Kenapa mereka orang roh? Orang yang ada ma'rifatullah, orang yang ada kemanisan iman, bila dia cakap, dia duduk dengan kita, kita akan rasa apa dia rasa, sikit. Kerana orang yang ada, dia dapat memberi. Dan orang yang tak ada, macam mana nak beri? Faqdu syai' la yu'ti, kata ulama. Faqdu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, la yu'ti, dia tak boleh nak bagi. Tapi awliya, salihin yang kita ziarah, daripada cinta pada Allah, daripada akhlak, daripada kerinduan pada Allah, daripada kemanisan iman. Dengan kita duduk dan dengar kalam dia, tengok wajah dia, kita akan rasa kemanisan tu sikit. Kerana rezeki itu ada dua. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah firman dalam Al-Quran, ni'amahu zahiratan wa batinah. Ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat Allah ni ada zahir, ada batin. Macam mana nak dapat rezeki? Rezeki pun ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Macam mana dapat rezeki zahir? Nak buat macam mana nak buat? Doa kan? Ya, doa. Tapi kena macam mana? Pi ke tempat-tempat yang sebab datang ke rezeki tu. Allah tak bagi pada kita di alam dunia ini, minta 100,000, turun satu beg, satu bagasi atas sana, turun timpa atas kepala kita, mati, tak ada bagi tu. Allah tak buat begitu kan? Ada lah kita minta, ya Allah nak Porsche lah, nak Ferrari lah sebuah. Ya Allah nak Ferrari, ya Allah. Ada Allah buat direct dapat. Timbul ikut bumi ke? Tiba-tiba depan kita ke? Ataupun jatuh atas langit ke? Jatuh pada langit ke? Tak ada. Kalau nak kita, nak benda-benda ni, nak rezeki maksudnya yang zahir, kena pergi tempat-tempat Allah SWT yang kita boleh dapatkan rezeki zahir. Ya Allah suruh kita cari rezeki. Ya Allah kata dia pemberi rezeki, dia Ar-Razzaq. Dalam masa sama, dia jadikan alam ni alam asbab. Dunia ni tempat sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah SWT. Wa ja'alna, kami jadikan likulli syai'in, bagi tiap-tiap satu itu yang kamu nak dapatkan tu, sababa, sebab. Nak dapat duit ada sebab dia. Sebab dia apa? Pergi minta ke ayah. Sebab di ayah tu Allah limpahkan rezeki zahir yang cukup untuk ayah kita dan juga anak-anak dia. Kalau nak duit, doa pada Allah. Yang kedua minta ke ayah. Allah SWT. Lepas tu siapa yang bagilah ni? Allah yang bagi. Cuma tempatnya ayah, asbabnya ayah. Ayah ada duit banyak, maka dia boleh bagi. Kata ayah, nak beli motor Ustaz, wai suku. Wai suku tak apa, jadi 3 suku lah. Naik wai suku, lepas tu jadi 3 suku, tak jadi. Naik wai suku tapi jadi betul, tak apalah. Ayah nak wai suku. Ayah kata, jom, sekarang juga kita beli. Tengok ayah hebat ni. Ni ayah pemurah. Ni ayah banyak duit. Ni ayah kaya ni. Tunjuk mana hang nak, aku beli ke hang. Saya cakap Kedah lah. Allah senang. Kedah paling banyak hang sekali. Melaka 2-3 orang hang lah. Kedah semua hang, banyak hang. Melaka hang tua, hang jebat apa semua. Kedah semua hang. Hang nak pergi mana? Hang kahwin tak lagi? Hang makan tak lagi? Banyak hang tu. Ya Allah senang. Jadi Allah senang. Tak tahu, mungkin hang tuah tu ada kaitan dengan Kedah, Allah alam. Hang tu Kedah tu sebenarnya. Hang tuah ni maksudnya hang bertuah. Sebahagian lah di sejarah kata ada kaitan dengan Kedah. Tapi ada sebahagian kata tak kata, memang macam tu lah. Memang macam tu gelaran dia, hang tuah. Tak apalah. Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Allah senang amat. Ayah dia kata, okey nak beli apa beli, bagi. Kenapa? Ayah miliki duit. Duit tu ayah dapat daripada mana? Sebab dia ayah dia dapat daripada bos dia, dapat daripada perniagaan dia. Perniagaan tu duit main daripada mana? Mudah cakap, hakikatnya Allah yang tetapkan rezeki dia banyak tu. Allah yang lebihkan rezeki ayah ni untuk dapat pada anak-anak juga. Okey, nak rezeki zahir, duit ringgit, cari ayah yang ada rezeki zahir boleh bagi kita. Rezeki batin pun ada juga Allah tu. Rezeki batin nak cari mana? Doa saja. Tak cukup doa saja. Macam kita nak duit tak cukup doa saja. Ya Allah nak duit. Ya doa, kena doa.
sebagai pengharapan, pengaduan kita pada Allah. Allah suruh kita doa. Dan Allah tak suka hamba yang tak berdoa. Hamba tak ada doa ni, Allah tak, hamba sombong. Allah suka kita ni merayu pada Allah SWT. Jadi bila kita merayu nak duit, bergerak diri kita tu, minta kat ayah. Minta dengan hati ni memandang apa? Ya Allah, bagi aku rezeki. Dan aku datang ke ayahku, kenapa? Dia asbab engkau letakkan rezeki di sini. Aku datang usaha sebagai yang kau perintahkan untuk cari asbab. Ambil. Terus alhamdulillah, syukur pada Allah dan terima kasih pada ayah kita. Kerana Allah muliakan dia untuk menjadi sebab sampai rezeki kita. Itu hakikat kehidupan dunia macam tu. Jadi Allah SWT, bila kita nak rezeki batin, macam mana nak buat? Cari orang yang ada limpahan, melimpah-limpah, banyak rezeki batin. Rezeki batin apa? Cinta Allah, kenal Allah, tawaduk, zuhud, akhlak mulia, kemanisan iman. Maka kalau kita nak semua ni, yang pertama berdoa, minta Allah bagi kemanisan iman, minta kenal apa semua, minta semualah kebatinan lah, maksudnya dipanggil apa? Kerohanian ni. Maka yang kedua kita kena buat apa? Pergi bergerak cari ahli dia. Ahli yang ada ni. Nak ilmu tak cukup kita doa. Ilmu termasuk rezeki batin. Ilmu ni benar dalam. Nak ilmu kena pergi mengaji maksudnya. Kalau nak kerohanian, nak iman kuat, nak cinta Allah Rasul, macam mana? Pergi cari ahli dia yang ada dalam ni. Duduk dengan dia. Duduk majlis dia. Khidmat pada dia. Cintai dia. Ziarah dia. Minta nasihat dia. Akan limpah hati kita. Allah SWT. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, kata salah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ni, dia seorang yang terlimpah rezeki rohani. Allah limpahkan rezeki rohani pada mereka. Kenapa? Mereka fakir pada Allah SWT. Kita rasa kita hebat, kaya, Allah tak bagilah. Kenapa? Orang yang dah kaya tak diberi zakat. Orang yang kaya dah tak diberi sumbangan. Kita kalau kaya raya, siapa nak beri sumbang kita? Dengan Allah ni kena rasa fakir. Satu setengah orang soleh ni dia suka namakan diri dia apa? Al-Fakir. Al-Fakir, Al-Fakir, Al-Fakir. Kenapa? Nak sedapkan diri, aku ni fakir, tak ada apa-apa. Allah SWT. Bila kita letakkan diri kita dengan Allah ni fakir, maka kita dapat zakat rohani, sumbangan kerohanian atau anugerah kerohanian daripada Allah SWT. Dia rasa aku ada sebagai segala-gala, Allah tak bagi. Kamu dah rasa kamu ada semuanya. Kalau aku tak ada apa, ya Allah, aku nak kenal Engkau pun Engkau kena bagi. Aku nak sujud pada Engkau, nak bangun subuh pun Engkau kena tolong aku. Kau tak tolong, habislah aku usaha-usaha tapi Kau tak tolong. Ya Allah, aku lemah, aku tak ada apa, ya Allah. Aku nak zikir sekali pun aku tak mampu kalau Engkau tak izinkan. Ya Allah, aku fakir, ya Allah, bantulah aku ibadat pada Engkau. Bantulah untuk aku bertaubat pada Engkau. Nak taubat pun bukan senang. Nak taubat pun dengan kesedaran yang Allah bagi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, Allah lah yang memberi taubat kepada mereka, liyatubu, untuk mereka bertaubat. Dalam Quran Allah kata apa? Allah beri taubat. Taubat pun kurniaan Allah maksudnya. Sebabnya apa? Cari ustaz yang selalu bertaubat pada Allah, yang banyak sifat taubat dalam hati dia, duduk dengan dia, dengar nasihat dia, kita rasa nak taubat. Kenapa? Dia ada rezeki batin. Allah jadi dia sebab terlimpah pada kita juga. Tambah Rasulullah SAW. Rasulullah ada semuanya. Sahabat duduk dengan Nabi, sahabat dapat semuanya. Benda-benda yang dipanggil apa? Kerohanian batin yang ada hati Nabi SAW. Sahabat yang mai benci pada agama, benci pada Nabi, tengok Nabi, duduk dengan Nabi, terus rasa cinta. Kenapa? Cinta yang penuh hati Nabi terlimpah hati dia. Kerana dia pergi pada tempat dia. Jadi Allah SWT, itu dia panggil apa? Rezeki batin, rezeki kerohanian kena cari orang yang banyak maksudnya. Dan kita kena rasa fakir pada Allah SWT. Seperti mana kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dan kita hikam. Dia kata apa? Apabila kamu itu pakaikan sifat kamu, maka Allah akan tolong kamu dengan sifatnya. Apa sifat kita? Kebesaran bukan sifat kita. Hebat ego kan sifat kita. Rasa kita ni paling hebat, bukan juga sifat kita. Aku ni berilmu lah, bukan sifat kita. Sifat kita ni apa? Hamba. Hamba ni apa? Rasa tak ada apa. Rasa tak ada apa. Bahkan rasa tak ada apa tu pun dia pandang Allah yang bagi. Bukan aku rasa tak ada apa, fakir. Allah kurnia ni. Kalau Allah kurnia aku tak sedap, kata aku hamba. Aku ingat aku ni tuan. Tak kisah kita bos, kita menteri, kita Perdana Menteri. Tak kisah pangkat kita apa pun. Yang penting hati kita hamba saja pada Allah SWT. Allah SWT. Jadi hamba Allah SWT. Jadi bila
kita pakaikan sifat kita itu hamba, rasa hina, rasa lemah. Contoh dalam majlis ni, majlis macam ni kita kena rasa apa? Aku paling dosa banyak kali, tapi orang tak tahu. Kalau orang tahu aku dosa banyak, orang halau aku dekat pintu tu, kat surau. Belah, apa dosa banyak ni main surau. Tapi Allah tutup dosa aku, Allah tutup aib aku, Allah tutup keburukan aku, kejahatan aku Allah tutup. Bila masuk ni kata aku ni paling buruk kali, aku paling tak khusyuk lagi semayang, aku paling sikit zikir dalam majlis ni, aku paling kurang selawat sekali, aku paling kurang tunai perintah Allah sekali, aku paling lalai sekali. Itu sifat hamba, dia panggil rasa kurang, rasa paling hina. Semuanya kita. Ada orang tahu, mana boleh rasa paling hina? Kan hidup ni Islam macam kita kena berjaya. Kita tak faham tu. Hati tu rasa hina. Luang ni carilah apa saja kejayaan yang kita nak. Contohlah yang besar ni orang nak dalam Malaysia ni apa? Jadi Perdana Menteri lah. Jadi Perdana Menteri tak kisah. Zahir tu Perdana Menteri, pangkat zahir tu Perdana Menteri. Hati tu dia hambakan diri pada Allah. Orang angkat dia, orang tu PM. Hati dia, aku tak ada apa pun. Pangkat aku ni pun Allah bagi. Ilmu yang aku pandai bijak takbir ni pun Allah bagi. Aku ni hamba yang kosong, tak ada apa. Aku bukan somebody, aku nobody. Tak ada apa-apa aku ni. Jadi Allah SWT Muhammad, tak kisah kita capai apa pun, tapi hati tetap mengakui aku tak ada apa. Semua Allah bagi. Walaupun kita ada segala-gala, ilmu kita ada, pengaruh kita ada, nama kita ada, masyhur kita ada, pangkat kita ada, duit kita ada, harta kita ada. Jangan mengada-ngada saja. Dia kena macam mana? Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Orang kata datuk hebat, ustaz hebat, tok guru hebat. Dia pandang apa? Kalau Allah tak bagi, aku tak ada apa. Alhamdulillah, semua kurniaan Allah. Rendah diri, syukur, tak hina orang, tawaduk. Kenapa dia dah sedang? Semua Allah bagi. Jadi semua Allah bagi. Jadi Allah SWT Muhammad, jadi bila kita rasa hamba, sifat kita hamba tu, maka Allah akan tolong kita dengan sifatnya. Apa sifat Allah? Keagungan, berkuasa. Berkuasa tu dia tu. Maka dengan kekuatan, kehebatan, kekuasaan dia akan bantu kita. Bila kita dah lemahkan diri kita, lemahkan apa? Lemahkan hati, itu kan luang ni. Jangan jalan macam ni pula. Awak jalan lembek macam nak pingsan. Saya kena lemahkan diri saya. Sepak tu dia. Ini bukan lemah. Allah senang. Lawak lah. Itu bukan lemah tu. Itu dia panggil apa? Buat talarat. Lemahkan diri kita maksudnya lemahkan kita punya faham tentang diri kita. Aku ni lemah lah, hamba lemah. Aku hamba lemah lah, aku hamba lemah. Kenapa susah nak tunai perintah Allah? Taubat pun tak ada lagi minggu ni. Maksiat banyak, taubat tak ada lagi. Lemahnya aku ni. Perempuan pantang lalu sikit nak tengok pantang berhenti traffic light, tengok aja. Pantang pergi mall, Maiden, Tesco, Lotus dan sebagainya, tak kira. Tengok. Cashier pun nak tengok juga. Lawa juga cashier ni. Tambah pakai purdah, pakai mask, lagi nak tengok. Dulu tak pakai mask, tak tengok sangat. Dan ni pakai mask, lawa juga macam mata dia. Hidung ni mesti tinggi. Saya nampak mask tu tinggi sikit lah. Pipi dia mesti, na'udzubillah. Pakai mask lagi, syahwat lagi naik lagi. Allah senang. Jadi Allah senang. Jadi susahnya, lemahnya kita. Lemah maksudnya lemah. Aku kita lemah, aku tak ada apa. Ya Allah, macam tu. Jadi Allah senang. Kena cari yang pertama, ziarah ulama wali. Kita akan dapat kekuatan dengan nasihat dia, dengan melihat dia. Yang kedua, cari nafahat ini, kesedaran untuk menuju Allah ni dengan apa? Yang kedua, hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Kalau boleh semua ustaz kita hadir. Contohlah rumah kita tepi surau contoh. Setengah orang dia ikut follow ustaz tertentu. Tak apalah, terpulanglah pada dia. Ada orang dia tak tahu nak follow ustaz mana. Okey, follow semua ustaz yang ada surau ni. Dia tak tahu nak follow ustaz mana. Aku tak tahulah, tak jumpa lagi lah guru aku yang aku nak follow pergi mana saja. Tak apalah, follow semualah. Tak apa, yang penting follow. Allah senang. Jadi kita follow ustaz-ustaz dalam majlis mereka. Boleh jadi ada kalam-kalam hadis, kalam-kalam ulama yang dibaca dalam kitab tu. Mungkin kalam ustaz tu sendiri menyedakkan hati kita. Bila sedap, mula nak taubat, mula nak perbaiki diri. Yang ni kena cari kata Imam Haddad untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang tiga, duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat. Majlis macam tu sangat bagus kita duduk. Majlis selawat pada Nabi, majlis zikir pada Allah. Kenapa? Daripada majlis itulah turunnya anugerah-anugerah Allah, kesedaran-kesedaran dalam jiwa kita. Banyak Allah akan bagi Okey, Allah senang. Terus. Dulu saya pengalaman saya waktu zaman ngaji zaman ngaji lagi lah. Saya suka pergi majlis-majlis zikir, majlis selawat.
Saya suka pergi nampak apa? Yang pertama nak tengok wajah ulama. Yang kedua saya nak tengok muka-muka ahli zikir yang main majlis tu. Kebanyakan yang saya tengok semua saya rasa nak kuat zikir. Kebanyakan yang saya tengok muka dia semua saya rasa nak kuat ibadat. Tengok muka dia. Woi, muka dia aku tengok rasa nak kuat ibadat ni. Woi, muka ni rasa nak tengok taubat ni. So itu penting pergi majlis keramaian macam ni. Majlis kerana Allah ni. Majlis yang himpun mukmin ni. Boleh jadi yang kita tengok tu muka wali Allah. Sebab hati kita, jiwa kita kuat. Sebab disebut dalam surah Asar. Asar ni kata-kata sahabat lah, sahabat Nabi lah. Tu Asar menyebut bila berhimpun 40 orang mukmin dalam satu tempat, satu majlis, maka kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tu ada seorang wali Allah Subhanahu taala. Saya nak kira skuad 40, 1 2 3 4 5. Lebih kurang 40 lah kita. Ada seorang wali dalam ni. Tak seorang pun 2 3 orang. Wallahu alam. Azan dulu. Kita sambung lagi 10 minit lebih kurang. Kita minum dulu Allah. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. Dalam satu asar menyebut bila berhimpun 40 orang mukmin dalam satu majlis, dalam tu ada seorang wali Allah SWT.
Perkumpulan kita ni lebih 40 orang. Allah Alam saya rasa lebih 40 orang. Jadi ramai awliya Allah SWT. Yang pasti wali-wali Allah ni siapa? Orang yang rasa aku tak ada apa. Yang sekarang ni mereka sedang khusyuk ingat Allah. Zahir mereka biasa. Muka mereka, mata mereka tengok orang apa semua. Duduk kadang-kadang pun biasa-biasa saja. Tapi hati mereka kasih pada Allah. Hati mereka rasa hamba pada Allah SWT. Itu awliya Allah. Kita harap dengan mukmin ni, kita berhimpun ramai ni, kita harap awliya yang hadir dalam majlis ni, asbab turun rahmat dalam majlis dah, asbab turun berkat dalam majlis dah. Ada seorang ulama dalam satu kitab sebut, kitab kalau tak salah Tazkiratul Awliya, ada sebut seorang wali Allah, ulama lah. Orang kata, wahai syekh, hebatnya ilmu engkau, banyaknya ilmu engkau, hebatnya syahadat engkau. Itu bukan sebab aku. Sebab kamu yang hadir ni orang ikhlas, kata dia. Sebab kamu ikhlas, betul-betul nak Allah, betul-betul nak ridha Allah, maka Allah ilhamkan aku dengan banyak-banyak ilmu untuk bimbing kamu. Kamu yang bagus, kata dia, bukan aku bagus. Aku tak ada apa. Jadi Allah SWT kadang-kadang majlis kita jadi seronok, jadi gembira, jadi bahagia, jadi tenang. Kenapa? Hadirnya orang soleh, orang yang ikhlas kerana Allah SWT. Tambah tuan-tuan yang hadir ni memang ikhlas kerana Allah lah. Bukan imam kita bagi duit pun, bukan imam kita lantik jadi menteri pun sampai main ni. Semua main tak ada dilantik apa, tak ada pangkat apa. Semua main memang nak ridha Allah SWT. Maka majlis kita penuh dengan rahmat, majlis kita penuh mustajab. Siapa ada hajat, doa pada Allah. Siapa ada masalah, mengadu pada Allah, nanti dia pada waktu ni, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku. Allah pasti bantu dia. Kerana majlis Allah pandang. Bila Allah pandang kita, mati kita husnul khatimah. La ilaha illallah, mudah ucap waktu nak mati bila Allah pandang kita. Kalau Allah tak pandang kita, habis. Allah tak rahmati kita, habis. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita paling kaya, walaupun kita paling masyhur dalam Malaysia, kalau Allah tak ridha kita, Allah tak pandang, habis kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah SWT Muhammad, tengok kena cari usaha. Yang pertama dengan ziarah ulama, yang kedua hadir majlis ilmu, majlis selawat, yang ketiga untuk dapat nafahat kesedaran dalam hati kita, yang ketiga dengan kita Allah SWT Muhammad dengar kisah-kisah orang soleh, dengar kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah sirah Nabi ke, kisah sahabat Nabi ke, berjuang ke apa. Seperti mana kata Al-Imam Abu Hanifah, kata Al-Imam Abu Hanifah Allah SWT, kisah solihin ataupun kisah-kisah fuqaha, maksud kisah orang baik-baik lah, kisah orang soleh-soleh lah, lebih aku suka banyakkan daripada fiqh. Imam Abu Hanifah imam fiqh, imam mujtahid, imam mazhab. Tapi majlis dia lebih suka dengar dan bicara tentang kisah orang soleh, kisah wali, daripada banyak bicara tentang hukum fiqh. Hukum fiqh dan kisah wali lebih dia suka banyakkan. Kisah Nabi lebih dia suka banyak dia banyakkan. Kisah orang dekat dengan Allah lebih banyak dia suka bicarakan daripada fiqh. Dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kisah ni lah yang menghidupkan hati kita. Seperti mana kata ulama, al-hikayatu jundun min junudillah. Al-hikayatu, kisah itu kisah orang soleh, kisah Nabi, kisah Rasul, kisah orang dekat dengan Allah SWT. Jundun min junudillah, tentara Allah SWT, yang akan masuk dalam hati kita, akan menggerakkan hati kita untuk mentaati Allah SWT. Penting kisah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kadang-kadang dalam satu kisah itu, bila kamu dengar, ilmu tu sangat istimewa dan tak ada dalam Allah SWT. Apa kitab pun yang kamu cari. Kadang-kadang dalam satu kisah tu kita akan dapat satu faedah yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang sangat bernilai sekali, yang kita cari sepanjang hidup kita pun tak jumpa hikmah dan juga faedah tu. Dengan satu kisah dapat, oh macam tu rupanya. Allah, baca 1000 kitab belum dapat macam tu. Dia dengar kisah solihin, kisah awliya, kisah Nabi, kisah sahabat, kisah orang dekat dengan Allah, baru Allah macam tu. Allah tu rupanya Allah, dapat tu. Okey ya. Jadi banyak dengar kisah orang soleh, kisah-kisah ulama, kisah-kisah Nabi, kisah Rasul, kisah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mendekatkan diri pada Allah, akhlak-akhlak mereka, sifat-sifat mereka. Dari situ hidupkan hati kita, dari situ kuatkan hati kita, teguhkan hati kita dan sedangkan hati kita. Sikit lagi, kita ambil sikit lagi. Sedangkan menunggu dan mengharap. Menunggu apa ni? Menunggu kesedaran, menunggu kuatnya hati, kuatnya iman. Tunggu saja, duduk saja maksudnya. Dan mengharapkan naik ke tingkat tinggi, harap maqam tinggi, harap ilmu tinggi, harap ibadat khusyuk ni tinggi. Tapi duduk saja, kata Imam Haddad, duduk saja, tanpa pergi masjid, tanpa pergi surau, tanpa pergi majlis ilmu, tanpa ziarah ulama, tanpa dengar kisah orang soleh, tanpa mengaji. Allah senang. Perkara macam ni atau panggil macam ni, kata Imam Haddad, tanpa menghadapkan diri
dan berdiam di pintu Allah, hadap diri pada Allah tak? Duduk di pintu Allah tak? Apa maksud duduk di pintu Allah? Sentiasa mencari anugerah Allah. Okey ya. Merupakan hal yang bodoh dan dunggu, tak cerdik. Orang ni bodoh kata Imam Haddad, tak cerdik. Siapa? Tunggu baik, tunggu soleh, tunggu rasa nak taubat, nanti aku taubat lah. Tunggu bila lah aku nak tinggal maksiat lah, tapi tak usaha. Jadi orang soleh, minta petunjuk apa semua. Bila lah aku ni nak jadi orang yang baik ya? Bila aku nak berubah? Tapi ada ilmu tak mai. Duduk lepak minum kopi juga, walaupun maghrib dah azan. Azan maghrib tapi duduk kedai kopi lagi. Tapi nak berubah atau nak berubah? Bodoh kata Imam Haddad, bodoh, tak cerdik. Okey ya? Merupakan hal yang bodoh dan dunggu. Bagaimana tidak? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Tuhan kamu memiliki anugerah di setiap hari dari tahun-tahunmu, maka hadapkanlah dirimu kepadanya. Inna li rabbikum fi ayyami adahrikum nafahatin ala fata'aradu laha. Setiap saat, setiap masa Allah ni ada anugerah dia yang nak bagi pada kita. Kalau kita hadapkan hati kita waktu tu, Allah kita akan dapat. Tak tahu waktu mana yang Allah nak. Allah senang bagi hati kita ni kesedaran atau pengenalan atau apa saja sir nur yang Allah nak bagi hati kita. Tak tahu bila. Satu tok guru saya, ni guru mursyid lah. Dia guru mursyid, dia katakan guru mursyid, wali Allah, karamah pun banyak dia. Tunggu Haji Ayub di Kedah. Dia ni pernah cerita, dia kata apa? Kadang-kadang hak Tuhan nak bagi ni, Allah nak bagi ni, tak ikut time pun. Time tu bila kita duduk sedia hati, kita duduk sedia hadap, khusyuk, dapat. Dia kata kadang-kadang tengah motong getah. Dia pernah tengah potong getah, tiba-tiba terus masuklah hati, teriak. Tak ada motong tu, dia teriak kat pokok getah tu. Tu apa dia tu? Allah bagi. So Nabi sebut hadis ni, setiap saat tu ada, setiap hari tu ada. Kamu kena cari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari macam mana? Hati kena bagi elok, niat kena bagi elok. Jangan bagi lintah benda tak elok. Biar macam bersedia bagi elok ya. Macam kita nak sedia bagi tetamu mai rumah Allah atau surau ni, apa persediaan kita? Bagi bersih, jaga bagi elok ya. Standby ya. Cek aircon, cek kipas semua okey, lampu semua okey, tak ada yang terbakar. Okey, semua tak ada dia panggil kotoran, bersih dah semua. Tunggu bila orang nak mai. Tengok orang mai masuk. Macam tu hati kita. Sensor, jangan berlintah benda tak elok. Jangan ada rasa dengki kat orang. Jangan ada dendam. Jangan ada panas baran hati kita. Jangan ada benci orang. Jangan ada hati kita ni geram, nak naik orang, nak ambil orang. Jangan. Hati kita ni kena ada, aku buat semua mencari redha Allah, redha Allah, redha Allah. Pergilah standby ya. Seperti yang kata Imam Nawawi, Allah akan limpahkan anugerahnya dalam hati kamu mengikut kesediaan hati kamu. Makin luas persediaan kamu, makin luas dan banyak anugerah Allah. Makin bersih, makin banyak anugerah Allah maksudnya. Allah maksudnya. Makin elok, makin banyak Allah akan bagi. Maka setiap saat tu ada. Tak tahu nak terdetik bila, wallahu alam. Kadang-kadang terdetik waktu mana kita tengok video. Video apa? Tengok seorang teriak ke, tengok satu bencana ke. Allah, terus tunduk menangis. Kalau pun tak menangis di mata, dia menangis di hati. Allah. Kadang-kadang mai waktu kita dengar kalam-kalam ulama tengah mengaji mai, Allah. Terus kesedaran yang sangat besar dalam hati kita. Dia panggil tsunami makrifah, tsunami nur, tsunami sir, tsunami kesedaran. Mai, pum. Tsunami kalau ada mai hancur dengan apa saja. Kalau kelalaian, hancur kelalaian. Kalau ada benda-benda yang dipanggil apa? Kotoran-kotoran, dosa-dosa dalam jiwa kita, hapus semua dengan tsunami anugerah Allah, tsunami kesedaran, tsunami makrifat dengan Allah SWT. Kena dipanggil apa? Standby. Kena sentiasa hati tu bagi Allah niat. Kadang-kadang jadi waktu kita tengok orang insiden, Allah, insiden Allah, satu rasa kehebatan Allah, keagungan Allah dan pentadbiran Allah, dan dia rasa dia ni kena macam ni, aku macam mana tak tahu, Allah nak tolong aku. Dia dah kena insiden, aku pula macam ni, lepas ni macam mana? Kita lain duk maksiat. Kita tengok video ada orang tengah maksiat, dia lampak gempa bumi, mati semua. Kita tengok, Allah, aku pun dah maksiat ni, bila lah aku nak kena ni? Kan baru ni ada satu video orang naik kapal, naik bot apa semua kan. Gunung tu dia runtuh. Seketui gunung tu. Timpa dia apa? 7 orang mati, kata salah, 7 orang mati. Dia betul dia mati ke tu? Tak tahu. Boleh jadi dia tengah maksiat, boleh jadi juga ada orang baik, Allah alam, tapi negara luar lah, Brazil tak salah. Kalaulah kita tengah maksiat macam tu, kita ditimpakan bala oleh Allah, mati macam mana? Maksudnya kadang kesedaran tu main bila kita tengok sesuatu. Kita tengok orang tu tak ada tangan.
Orang tak ada tangan tak ada, jalan. Allah, nak teriak semua dah ni. Sedang apa? Kesedaran apa ni? Allah bagi aku tangan tapi buat maksiat. Ada orang Allah buat macam ni kat dia, tapi dia pun masih lagi hidup dengan baik. Aku ni dah bagi Allah lebih terbaik, tapi masih lagi ingkari dia, tak syukuri lagi, banyak komplain pada Allah, banyak kritik, banyak tak puas hati dengan apa Allah bagi, tak tunduk lagi, tak taubat lagi. Apa yang dia aku ni? Kerana kesedaran tu mai. Bila kita tengok sesuatu, lepas tu kita duduk dengan kisah orang soleh atau apa saja, dia kesedaran daripada dalam nafahat, hembusan anugerah Allah SWT. InsyaAllah nanti kita akan sambung perenggan seterusnya. Dan minta maaf, minggu ni dia jadi macam sikit baca, banyak pergi calling, minta maaf lah. InsyaAllah nanti bulan depan kita baca lagi. Tak apalah, pelan-pelan pun tak apa, sampai juga. Jangan laju tak sampai-sampai. Laju tapi tak sampai. Pergi jalan lain maksudnya. Tak apalah, slow-slow tapi jangan sampai. Kita slow-slow ni tapi mudah-mudahan sampailah. Jangan laju sampai tak nampak simpang, kena lajak. Orang simpang kau ni, dia laju sangat. Slow tak apa, janji kita nampak simpang. Oi, ke kona. Belok. Sampai destinasi maksudnya insya-Allah. Mudah-mudahan kita sampai destinasi kita lah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا في رضاك ولا تولنا سواك ولا تجعلنا ممن خلق فأمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الحسنة في الآخرة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.